Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar bab 5 di bawah subtopik 5.2, 3 keadaan jirim. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang seni. Ini bermaksud ianya amat kecil sehinggakan tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar maupun menerusi mikroskop cahaya. Okey, ini adalah contoh mikroskop cahaya. Ianya hanya boleh dilihat menerusi mikroskop elektron. Okey, ini contoh mikroskop elektron. Teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. Zarah-zarah jirim sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Apabila haba dibekalkan, zarah akan bergerak lebih laju, manakala apabila disejukkan, zarah bergerak lebih perlahan. Jirim terbahagi kepada 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, ini adalah contoh bagi pepejal iaitu cawan seramik. Okey, ini pula adalah contohnya madu. Madu berada dalam keadaan cecair. Dan gambar ini ialah gambar wap air. Wap yang terhasil daripada teh panas berada dalam keadaan gas. Air merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan jirim. Pepejal, cecair, gas. Okey, dalam keadaan pepejal yang kita namakan dia sebagai AIS. AIS merupakan air dalam keadaan pepejal. Okey, dalam keadaan cecair kita selalu panggil dia adalah air. Air wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Manakala dalam keadaan gas, kita sebut sebagai steam. So, steam ataupun wap merupakan air dalam keadaan gas. Kita lihat perbandingan sifat-sifat antara 3 keadaan jirim, pepejal, cecair dan gas. Okey, sifat yang pertama ialah bentuk. Pepejal berbentuk tetap, cecair mengikut bentuk bekas yang diisi, manakala gas mengikut bentuk bekas yang diisi juga. Okey, daripada sifat jisim, pepejal jisim tetap, cecair sama juga jisim tetap, manakala gas tiada jisim tetap. Sifat yang ketiga, isi padu. Pepejal dan cecair mempunyai isi padu yang tetap, gas mengikut isi padu bekas. Okey, sifat yang keempat, kebolehmampatan. Pepejal tidak boleh dimampatkan, cecair sukar dimampatkan, manakala gas boleh dimampatkan. Sifat yang kelima, ruang antara zarah. Okey, sebelum tu kita lihat bahagian atas ni. Ini adalah susunan zarah bagi pepejal, cecair dan juga gas. Okey, ruang antara zarah bagi pepejal adalah sangat kecil. Okey, bagi cecair sederhana dan bagi gas adalah besar. Okey, sifat yang keenam, susunan zarah. Pepejal tersusun sangat rapat, cecair tersusun rapat, manakala gas berjauhan antara satu sama lain. Okey, awak boleh lihat gambar-gambar susunan zarah di bahagian atas ni. Sifat yang ketujuh ialah pergerakan zarah. Bagi pepejal bergetar pada kedudukan yang tetap, cecair bebas bergerak, menggelonsor dan berlanggar antara satu sama lain, manakala bagi gas bebas bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain. Kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Okey, kita lihat gambar ni. Ini adalah gambar minyak wangi dan kita semburkan dia. Penyebaran bau disebabkan oleh zarah-zarah bau yang terlalu halus bergerak dalam zarah-zarah udara. Okey, maksudnya
Bila kita semburkan minyak wangi, kita akan bau wangi di sekeliling kita. Okey, ini adalah disebabkan oleh zarah-zarah bau yang terlalu halus bergerak dalam zarah-zarah udara. Zarah-zarah ini bergerak secara rawak dalam pelbagai arah dan menyebabkan bau wangian itu tersebar. Ini bermaksud resapan telah berlaku. Sebelum tu kita kena tahu dulu apa maksud resapan. Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Seterusnya kita akan lihat kadar resapan dalam 3 keadaan jirim, pepejal, cecair dan gas. Okey, di dalam pepejal kita boleh buat eksperimen. Kita masukkan agar-agar yang tidak berwarna ke dalam tabung didih. Kemudian kita tambahkan hablokuprom disulfat yang berwarna biru dan kita telangkupkan. Okey, kita dapati bahawa selepas beberapa hari agar-agar bertukar menjadi warna biru. Okey, untuk cecair, kita boleh buat eksperimen. Kita masukkan air ke dalam tabung uji, kemudian kita letakkan hablokuprom disulfat yang berwarna biru. Selepas 2 jam, kita dapati air bertukar menjadi warna biru. Manakala bagi gas, kita boleh buat eksperimen. Kita masukkan gas bromin yang berwarna perang di dalam balang gas di bawah. Kemudian kita tutupkan dengan penutup gas dan kita letakkan balang gas di atasnya. Selepas itu, kita alihkan penutup balang gas. Dan kita dapati bahawa gas bromin yang berwarna perang akan memenuhi kedua-dua balang gas selepas 15 minit. Kesimpulannya, kadar resapan zarah dalam pepejal adalah rendah. Kadar resapan bagi cecair pula lebih tinggi daripada pepejal. Manakala kadar resapan zarah dalam gas adalah paling tinggi. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar subtopik 5.2 keadaan jirim. Jumpa lagi kita. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua.